Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linnabiyyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. Yang bermaksud bagi golongan lelaki ada bahagian pusaka dan peninggalan daripada kaum kerabat dan keluarga. Dan bagi golongan perempuan pula ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan kerabat. Sama ada sedikit atau banyak daripada harta yang ditinggalkan itu, iaitu bahagian yang telah diwajibkan, yakni ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dihormati Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai serta ahli jawatan kuasa Masjid Ar-Rahmaniyah Kampung Sungai Lang Baru, yang dimulakan dan dihormati para alim ulama, asatizah di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya muslimin muslimat, hadirin hadirat. Pertama dan selama-lamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan keizinannya dapat kita berkumpul pada malam ini mengerjakan solat fardu maghrib secara berjemaah, dan insya-Allah seperti mana yang telah kita jadualkan antara maghrib dan isya ini pengajian kitab Faham Faraid karangan Al-Fadil Ustaz Hilmi Hanis bin Muhammad, insya-Allah. Malam ini kita sambung pada muka surat yang ke-35. Masih lagi dalam tajuk besarnya adalah bab sumber hukum faraid. Yang lepas kita dah bincangkan tentang sumber pertama, iaitu Al-Quran. Dan malam ini kita masuk dalam sumber yang kedua, muka surat 35, iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikut adalah di antara hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan hukum faraid. Hadis yang pertama, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhiqul faraidha bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakarin. Muttafaqun alaih. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
alhiqul faraid, berikan bahagian warisan bi ahliha, yang ditentukan kepada pemiliknya, yakni ahli fardu. Fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakarin, adapun bakinya maka bagi waris lelaki yang paling dekat nasabnya. Ahli fardu dan asabah, dua golongan ini yang mewarisi harta pusaka. Dan kalau ikut perkiraan yang mana lebih pertama atau utama adalah ahli fardu terlebih dahulu, maka kita kena bahagikan atau tentukan kepada yang ahli fardu terlebih dahulu, dan bakinya kepada ahli asabah yang terdiri daripada kalangan lelaki yang terdekat. Dan biasanya yang mendapat asabah atau baki adalah anak lelaki. Kalau tak ada anak lelaki, turutannya pergi kepada ayah si mati. Kalau tiada ayah si mati, turutannya pergi kepada datuk sebelah ayah. Kalau tak ada juga, kepada adik-beradik lelaki seibu sebapa dengan si mati. Kalau tak ada juga, adik-beradik lelaki sebapa. Kalau tak ada juga, adik-beradik seibu. Tak ada juga ammu syaqiq, pakcik lelaki sebelah bapa si mati. Tak ada juga pakcik si mati seibu, yang tadi seibu sebapa, kemudian sebapa. Kemudian kalau tak ada, anak kepada pakcik, iaitu sepupu kepada si mati. Sebab tu orang dulu-dulu ada kerisauan bila mana tidak ada anak lelaki. Sebab bila tak ada anak lelaki, hartanya tak dapat kepada waris anak-anaknya sepenuhnya. Akan diberikan sama ada kepada ayah ataupun adik-beradik si mati. Kalau ada anak lelaki dan perempuan, maka yang perempuan juga akan mendapat baki asabah dengan nisbah lizakari mithlu hazzil unsayain, bagi lelaki 2 bahagian dan bagi perempuan untuk 1 bahagian, nisbah 1/2. Hadis yang kedua, an Usamah bin Zaid anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yarithul muslimul kafira wa la yarithul kafirul muslima, muttafaqun alaih. Daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang Islam tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang Islam. Dan antara syarat untuk mewarisi harta pusaka atau sebab adalah ataupun 3 perkara yang menghalang seseorang daripada mewarisi harta pusaka. Salah satunya adalah dengan sebab berbeza agama. Maka sebagai seorang Muslim, dia tak boleh mewarisi harta bapanya yang bukan Muslim. Begitu juga sebaliknya, andai misal kata bapanya Muslim, anaknya murtad, na'udzubillah, bapa meninggal dunia, anak terhalang daripada mewarisi harta pusaka kerana berbeza agama. Hadis yang ketiga, muka surat 36. An Ibnu Buraidatin an abihi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ja'ala lil jaddati sudus idza lam yakun dunaha ummun. Daripada Abdullah bin Buraidah, daripada ayahnya radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada nenek 1/6 apabila si mati tidak mempunyai ibu. Nenek ni nenek sebelah mana? Nenek sebelah ibu dan juga nenek sebelah bapa. Nenek ni special. Dan syarat untuk dia menerima pusaka, mestilah tiada ibu si mati. Jika ada ibu si mati, maka nenek kedua-dua ni jika ada, sama ada sebelah bapa atau sebelah ibu, terhalang, mahjub hirman, terhalang langsung, tak dapat 1 sen pun. Tetapi kalau dari segi datuk hanya sebelah bapa sahaja.
Datuk sebelah ibu kita panggil datuk juga, tetapi datuk sebelah ibu bukan ahli waris. Yang datuk yang dikatakan waris abul ab, iaitu bapa kepada bapa si mati. Juga syarat yang sama sekiranya tiada bapa si mati. Jika ada bapa si mati, maka datuk sebelah bapa mahjub hirman, terhalang. Hadis yang keempat, an Jabir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza istahalla al mauludu waritha, daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila bayi yang baru dilahirkan menangis, yakni mempunyai tanda bernyawa, maka dia berhak mendapat pusaka. Dan antara syarat juga seseorang itu mewarisi harta pusaka, hendaklah yang mewarisi hidup semasa pemilik harta mati. Contoh, seseorang meninggal dunia, pada asalnya dia ada seorang anak lelaki, tetapi anak lelaki ini meninggal dunia terlebih dahulu sebelum ayahnya. Maka ketika ayahnya meninggal dunia, anak lelaki ini dikira tiada. Maka tiada pusaka atau warisan kepada anak lelaki, melainkan anak lelaki ini ada keturunannya. Dia akan jatuh kepada ibnu ibn, iaitu anak lelaki daripada anak lelaki, cucu kepada si mati. Dan bintu ibn, anak perempuan daripada anak lelaki, cucu perempuan. Daripada anak lelaki ada cucu, maka cucu itu sama ada lelaki atau perempuan dikira waris. Adapun cucu sebelah anak perempuan itu tidak dikira waris, ia dikira sebagai zawil arham. Nanti kita akan masuk dalam bab zawil arham, keluarga, tetapi tidak termasuk dalam waris. Yang dikatakan waris hanya 25 orang sahaja. Di kalangan lelaki 15 orang dan di kalangan perempuan ada 10 orang. Dan seandainya berkumpul ke 25 waris ini, tak semuanya dapat, kerana ada yang mahjub hirman, ada yang terhalang disebabkan ada waris yang terdekat dengan si mati. Jika berkumpul ke 25 waris ini, yang berhak mewarisi cuma 5 orang sahaja. Siapa dia? Pasangan si mati, ayah si mati, ibu si mati, anak lelaki si mati, anak perempuan si mati. Ada 55 ini, yang lain baki 25 waris terhalang mahjub hirman, tak dapat 1 sen pun. Tak boleh nak menyending-nyending sebab tak ada hak langsung dalam harta pusaka. Hadis yang kelima, muka surat 37. Wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa lil qatili minal mirathi syai'un. Daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tiada bagi seorang pembunuh itu sesuatu daripada harta pusaka. Dan ini merupakan dalil yang kuat menunjukkan antara perkara yang menghalang seseorang daripada mewarisi harta pusaka adalah dengan sebab pembunuhan. Nanti kita akan masuk dalam bab pembunuhan dengan lebih terperinci. Segala jenis atau bentuk pembunuhan terhalang anak atau bapa untuk mewarisi pusaka antara mereka. Sekalipun pembunuhan tidak sengaja. Sekalipun misal katalah ayahnya ini disabitkan bersalah mandatori gantung sampai mati kerana mengedar dadah. Contoh, anak ini sebagai hakim yang memutuskan keputusan bahawasanya ayahnya ini dijatuhkan hukuman mati, gantung sampai mati mandatori. Anak ini juga terhalang daripada mewarisi harta pusaka. Segala bentuk kerana dia menyebabkan kematian ayahnya. Sekalipun anaknya ini sebagai saksi sahaja,
Nanti kita akan masuk dalam perbicaraan tentang pembunuhan dengan lebih terperinci. Hadis yang keenam, wa an Imran bin Al-Husaini radhiyallahu anhu qala jaa rasulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna ibni mata fama li min mirathihi faqala lakas sudus falamma walla da'ahu faqala lakas sudus akhar falamma walla da'ahu faqala inna sudusa al-akhira tu'matun. Rawahul Ahmad. Daripada Imran bin Al-Husain radhiyallahu anhu, dia berkata, seseorang lelaki telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia berkata, cucu aku telah meninggal dunia, adakah aku mendapat harta pusakanya? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab bahawa kamu mendapat 1/6. Maka tatkala dia berpaling, Nabi memanggilnya, maka baginda bersabda, bagimu 1/6 yang lain. Maka tatkala dia berpaling, Nabi memanggilnya lagi, maka sabda baginda bahawasanya 1/6 yang lain itu lebih atas yang ditakdirkan, yakni difardukan. Datuk tempatnya seperti bapa. Datuk ni bermakna ayah kepada ayah si mati. Ayah kepada ibu si mati bukan ahli waris. Bila kita sebut datuk, bermakna abul ab, bapa kepada bapa si mati. Tempat dia seperti bapa. Seperti mana bapa itu ada, maka dia terhalang. Jadi jika bapa tiada, barulah datuk dapat pusaka. Dan bapa ini dan juga datuk ada 3 keadaan mereka akan mewarisi pusaka. Yang pertama, 1/6. Ada keadaannya ketika mana mendapat 1/6 ketika si mati mempunyai waris ke bawah, iaitu furuk waris. Maaf, furuk atas, bawah iaitu anak-anak atau cucu-cucu si mati. Kalau misal kata si mati tak ada anak, maka bapa akan mendapat 1/6 bersama asabah, bersama dengan asabah. Dan satu keadaan lagi, bapa ataupun datuk sekiranya tiada bapa akan mendapat asabah, kesemua baki selepas diberikan kepada ahli fardu. Nanti kita akan masuk satu persatu setiap 25 waris itu berapa mereka akan dapat dan bagaimana situasi mereka. Kalau misal kata 1/6 ketika mana, apa dalilnya? Kalau misal kata 1/6 tambah dengan asabah, apa dalilnya dan ketika mana keadaannya? Hadis yang ketujuh, an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu annahu su'ila an ibnatin wa ibnati ibnin wa ukhtin faqala lil ibnatin nisfu wa li ukhtin nisfu wa'ti ibni Mas'udin fasayutabi'uni fasu'ila ibni Mas'udin wa ukhbira biqawli Abi Musa faqala laqad dalaltu idzan wa ma ana minal muhtadin aqdi fiha bima qada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lil ibnati an-nisfu wa li ibnati ibni as-sudus takmilata as-thulutsaini wa ma baqiya fali ukhti fa ukhbira Abu Musa biqauli ibnu Mas'udin faqala la tas'aluni ma dama hadzal khabaru fikum. Daripada Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu bahawa dia ditanya tentang hak pusaka bagi anak perempuan, cucu perempuan daripada anak lelaki dan saudara perempuan. Maka dia menjawab, bagi anak perempuan 1/2 dan bagi saudara perempuan 1/2. Abi Musa berkata, bertanyalah kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, nescaya jawapan dia sama dengan jawapanku. Maka ditanya pula kepada Ibnu Mas'ud tentang masalah tersebut berserta jawapan Abi Musa sebelum ini.
Maka Ibnu Mas'ud menjawab, jika jawapannya begitu, sesungguhnya aku dalam keadaan sesat, yakni salah, dan aku tidak tergolong daripada orang-orang yang diberikan petunjuk. Maka keputusan aku, kata Ibnu Mas'ud, keputusan aku terhadap masalah ini adalah seperti mana yang telah diputuskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi anak perempuan 1/2 jika dia seorang diri. Bagi cucu perempuan daripada anak lelaki mendapat 1/6 sebagai pelengkap kepada 2/3 dan bakinya untuk saudara perempuan. Sebab apa adanya untuk saudara perempuan ataupun cucu perempuan? Kerana sekiranya berkumpul 2 wanita daripada waris jalur di bawah, sama ada anak atau cucu perempuan daripada anak lelaki yang mana bilangannya 2 atau lebih, maka mereka akan mendapat 2/3. Contoh, si mati ni ada anak perempuan 2 orang, anak lelaki tak ada, maka 2 orang ini akan mendapat 2/3. Kalau misal kata si mati ada seorang sahaja anak perempuan, maka yang seorang ini akan mendapat 1/2, separuh daripada harta si mati. Bakinya akan pergi kepada asabah, lelaki yang terdekat dengan si mati, bapa, datuk atau saudara ataupun pakcik atau sepupu si mati. Kenapa cucu mendapat 1/6? Kerana untuk melengkapkan 2/3, yang mana anak perempuan asalnya mendapat 1/2. Bila 1/2 kita besarkan dia jadi pembawah 6, maka mendapat 3/6. 1/2 sama tak dengan 3/6? Sama. 3/6 bersamaan 1/2. Maka cucu perempuan daripada anak lelaki dapat 1/6 tambah dengan yang 3 jadi 4/6. 4/6 sama tak dengan 2/3? Sama. Dikecilkan menjadi 2/3. Jadi jawapan Ibnu Mas'ud ini yang betul, bukan jawapan daripada Abi Musa yang mengatakan anak mendapat 1/2, cucu perempuan daripada anak lelaki dapat 1/2. Tetapi bakinya dapat kat siapa? Saudara perempuan si mati. Kemudian dimaklumkan kepada Abi Musa tentang keputusan Ibnu Mas'ud. Lalu dia berkata, jangan kamu bertanya kepada aku selagi ada sahabat ini. Merujuk kepada Ibnu Mas'ud di kalangan kamu. Nak katanya Abi Musa ini mengiktiraf kebijakan dan kepandaian Ibnu Mas'ud ini dalam hal faraid. Kalau ada orang ini, Ibnu Mas'ud kalau ada, jangan kau tanya lagi kepadaku tentang faraid. Maksudnya apa? Yang dia lebih pandai, lebih faham. Jawapan aku sebelum ini salah. Jawapan Ibnu Mas'ud betul, ambil jawapan daripada Ibnu Mas'ud. Hadis yang ke-8. An Jabir qala, ja'at imra'atu Sa'd bin Rabi'i ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat, ya Rasulullah, hatani ibnata Sa'd bin Rabi' qutila abuhuma ma'aka fi yaumi Uhudin syahidan wa inna ammahuma akhadha malahuma falam yada' lahuma malan wala tunkihani illa walahuma malun faqala yaqdillahu fi dhalik fanazalat ayatul mirath faarsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ammihima faqala u'tib natai Sa'din as-thuluthaini wa ummuhuma as-sumuna wa ma baqiya fahuwa laka. Daripada Sayyidina Jabir bahawa isteri Sa'ad bin Ar-Rabi' telah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berkata,
Ya Rasulullah, dua orang anak perempuan ini adalah anak Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' ini siapa? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang gugur syahid ketika berperang dalam peperangan Uhud. Maka isterinya datang bertemu dengan Nabi SAW mengadu tentang hartanya. Harta Sa'ad bin Rabi' ini diambil oleh adik-beradik lelakinya, tidak ditinggalkan sedikit pun kepada anak perempuan dan juga isteri. Bapa mereka telah mati syahid ketika bersamamu semasa peperangan Uhud. Kemudian bapa saudara kedua anak ini, iaitu adik-beradik Sa'ad bin Rabi', adik-beradik lelaki bapa saudara, telah mengambil harta pusaka mereka tanpa meninggalkan apa-apa harta untuk mereka, sedangkan mereka tidak dapat berkahwin melainkan mereka memerlukan harta. Maka Rasulullah SAW menjawab, Allah akan menentukan hukum pada perkara itu. Maka turunlah ayat tentang pewarisan, ayat yang ke-11 surah An-Nisa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada bapa saudara mereka, berikan kepada kedua anak Sa'ad sebanyak 2/3. Ibu mereka, yakni isteri kepada Sa'ad, iaitu 1/8, dan bakinya 5/24 milik kamu, iaitu pakcik kepada anak-anak Sa'ad bin Rabi', adik-beradiknya. Bagi anak-anak yang perempuan tadi berapa? 2/3, kerana bilangannya 2 orang. Bagi isteri kepada Sa'ad bin Rabi' berapa? 1/8. Maka bakinya selepas diberikan yang fardu, dapatlah asabah 5/24 diberikan kepada adik-beradik lelaki Sa'ad bin Rabi'. Ni kalau ada whiteboard mudah kita nak kira, sebab dia berkaitan tentang pecahan. Pecahan, kemudian kita nak kena cari GSTK-nya, kita nak cari asal masalahnya berapa-berapa. Jadi kita akan nampak pengiraan. Pandangan sahabat. Saya teringat tentang satu enigmen keluarga Islam, Undang-Undang Keluarga Islam Selangor tahun 2003, berkait tentang hak penjagaan harta anak yatim. Mungkin di kalangan masyarakat kita faham, bila mana seorang lelaki itu meninggal dunia, ada anak-anak yang di bawah umur, bawah 18 tahun, dan bagi mereka ada hak mereka faraid. Tetapi siapa yang menjadi pemegang amanah? Siapa agak-agak? Kita punya mindset mestilah isterinya, mak kepada anak-anak. Dari segi enactment, ibu bukan pemegang amanah secara automatik. Ibu, iaitu isteri si mati, dia bukan pemegang amanah secara automatik. Secara automatik, siapa yang akan menjadi pemegang amanah? Bapa kepada si mati, iaitu datuk bagi anak-anak ini. Jika tiada, siapa? Atas tak ada, atasnya tak ada, maka adik-beradik kepada si mati, adik-beradik lelaki, pakcik kepada si mati. Kalau tak ada juga, maka pergi ke mana? Amanah raya. Amanah raya. Sebab tu banyak kes harta anak-anak yang di bawah umur ini pergi ke amanah raya berhad, ARB. Sebab apa? Tak ada waris. Kita ingat bila mati kita, isteri kita akan jaga harta anak-anak kita. Tidak, secara automatik dia akan pergi kepada wali yang lelaki. Ayah si mati, atuk si mati, tak ada adik-beradik si mati yang lelaki. Jadi kalau kita rasa perlu untuk melantik wasi, wasi ni maknanya apa? Dia sebagai pentadbir atau pemegang amanah. Lantiklah semasa kita hidup. Kita buat satu akad ataupun kita wasiatkan sebagai isteri kita, sebagai wasi, pemegang amanah bila kita mati nanti, yang akan menjaga dan memegang amanah harta faraid bahagian anak-anak kita yang belum berusia 18 tahun.
Sebab kita tak tahu akan datang macam mana bila kita dah mati. Dan isteri kita lebih-lebih lagi yang tidak bekerja, pasti terkapai-kapai nak membesarkan anak-anak. Pasti tak ada kewangan yang mencukupi. Maka bagi orang yang memegang amanah sama ada ibu kepada anak yatim ini, harus untuk dia mengambil harta anak yatim untuk urusan pengurusan. Contoh, nak menyekolahkan anak-anak ini, walaupun anak dia ada bahagian faraid dia, harta dia, dan dia sebagai pemegang amanah jika dilantik sebagai wasi. Kalau tak lantik, bermakna akan pergi kepada bapa, akan pergi kepada adik-beradik. Kalau bapa ataupun pakcik anak yatim ini faham, alhamdulillah. Kalau yang tak faham, yang pecah amanah, na'udzubillah. Jadi untuk selamat, lantiklah isteri-isteri kita andai kita masih ada anak-anak yang belum cukup umur, kerana ini melibatkan tentang enactment undang-undang keluarga Islam Selangor tahun 2003. Isteri secara automatik tidak dilantik sebagai pemegang amanah. Kalau misalnya kata tak ada, pergi kepada amanah raya. Bila nak dituntut? Bila anak ini tadi dah berusia 18 tahun, cukup umurnya, baru boleh tuntut hak dia. Jadi proses tu mengambil masa dan menyusahkan. Dan dalam tempoh nak membesarkan anak ni tadi, kalau contoh usianya 10 tahun, 8 tahun lagi nak menunggu untuk dia boleh keluarkan harta dia, milik dia. Jadi kos untuk membesarkan, menyekolahkan hendaklah ditanggung oleh isteri ni tadi. Jadi kalau misal kata dia sebagai pemegang amanah, harus untuk dia mengambil untuk urusan pengurusan. Tapi berpada-padalah. Jangan dia menganggap aku nak mengantar kau ke sekolah, terpaksa beli Ferrari. Mentang-mentang harta anak yatim itu banyak, berjuta-juta, dia beli Ferrari dengan tujuan katanya nak hantar dia ke sekolah. Berpada-pada. Dan harus juga sebagai pemegang amanah meniagakan harta anak yatim. Harus. Bahkan ada hadis Nabi SAW, harta anak yatim ini hendaklah diniagakan supaya bertambah. Supaya bertambah. Apa contoh nak diniagakan? Sama ada nak masukkan dalam tabung haji ke, ataupun dalam ASB ke, ambil yang patuh syariah. Jadi setiap tahun tu ada dividennya, ada keuntungannya. Harus. Kalau misal kata nak guna, ambil mengikut keperluan. Dan kalau misal kata harta anak yatim ini dia dapat rumah, dan rumah itu juga boleh diniagakan, iaitu dengan cara disewakan, maka hasilnya diberikan manfaat kepada anak yatim tersebut. Walaupun dia anak dia sendiri, anak dia, tapi dia sebagai ibu, dia tidak secara automatik dilantik sebagai pemegang amanah harta anaknya. Pandangan sahabat, muka surat 41. Sesetengah masalah pembahagian harta pusaka tidak diterangkan cara menyelesaikannya di dalam Al-Quran dan hadis. Di antara masalah tersebut ialah masalah yang pertama tentang masalah Al-Umariyatain, ataupun dalam istilah lain Al-Gharrawain, iaitu nanti kita akan bincangkan pada muka surat 288 dalam masalah Al-Umariyatain. Bila mana? Bila waris yang ada iaitu cuma suami, bapa dan ibu si mati. Si mati tak ada anak, dia cuma ada suami, ada bapa dan ada ibu. Suami dapat 1/2, bapa dapat 1/6, dan ibu tak akan dapat 1/6. Bila kita kira-kira lebih rupanya, maka ibu mendapat 1/3 daripada baki. Jadi 1/3 daripada baki menyamai separuh daripada bahagian bapa. Ini masalah yang terkeluar daripada kaedah kiraan faraid. Ada 4 masalah ini. Masalah yang kedua iaitu Al-Aqdariyah. Kita akan jumpa nanti pada muka surat 295. Bila mana keadaannya datuk bersama dengan saudara perempuan si mati. Si mati ni tak ada ayah, tak ada ibu, cuma ada datuk dan juga adik-beradik perempuan seibu sebapa sahaja. Nanti kita akan jumpa dalam permasalahan Al-Aqdariyah nanti.
Yang ketiga, masalah al-mushtarakah, atau dalam bahasa istilah lain diberi nama al-umariyah. Pada muka surat 292 nanti kita akan bincangkan, bila mana isunya terdiri daripada saudara seibu halang saudara seibu sebapa. Secara logik akal kita, saudara seibu dan saudara seibu sebapa, mana yang lebih dekat? Lagi 3 minit azan isyak. Mana yang lebih dekat? Saudara seibu sebapa. Maka dalam keadaan ini, saudara seibu dapat, saudara seibu sebapa tak dapat. Nanti kita akan bincangkan dalam masalah al-mushtarikah. Dan yang keempat, masalah datuk bersama dengan saudara, al-jaddu ma'a ikhwah, pada muka surat 272. Empat masalah ini terkeluar daripada kaedah faraid, dan semuanya itu ada sandaran nasnya. Bukan suka-suka ulama keluar daripada ketentuan yang telah didalil daripada Al-Quran dan Sunnah. Dan semuanya ini juga berlaku pada zaman sahabat Nabi SAW. Oleh itu, para sahabat yang mahir tentang ilmu faraid mengeluarkan ijtihad mereka dalam menyelesaikan masalah-masalah ini. Penjelasan lebih lanjut boleh dirujuk mengikut tajuk bagi masalah-masalah tersebut di dalam buku ini. Muka surat 42 dalam bab rukun-rukun pusaka. InsyaAllah kita akan sambung pada perjumpaan akan datang. Saya rasa cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah, dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun. Andai terkasar bahasa, tergurus hati tuan-tuan dan juga puan-puan. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min نفس لا يشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.